Bismillah, bismillah. Percubaan suara 1, 2, 3. Bismillah, bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah yang sedang menonton sekarang, boleh tolong bagikan komen macam mana kualiti suara. Hello, bismillah, bismillah. Bagaimana suara tuan-tuan? Tuan-tuan dengar ke? Hello, 1, 2, 3. Bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Ros. Minta maaf, komen tuan-tuan masuk lambat ke saya. Rupanya banyak komen, tapi baru sampai. Jazakumullah khair pada Abang Khairi, jazakumullah khair pada Puan Ros, Ustaz Faiz, Tuan Faiz Bahari, Tuan Haji Hamdan Zakaria, dan ramai lagi. Johor clear, Ampang clear, KL clear. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah kita mulakan insyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada saudara Iqbal. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita teruskan kuliah kita pada malam ini, iaitu kuliah membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Umar bin Musli Al-Husaini hafizahullah. Dan pada hari ini kita akan menyambung topik yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu topik yang bertajuk Naqdur Ruwah wa Kashfil Kadzabin wa Zuhuri Ilmul Mustalah wa Zuhuru Ilmil Mustalah wa bi khassatin Ilmil Jarh wa Ta'dil. Naqdur Ruwah, tajuk kita berkaitan dengan tajuk analisis kedudukan perawi. Wa Kashful Kadzabin, dan mengenal pasti pendusta-pendusta dalam hadis. Wa Zuhuru Ilmul Mustalah, dan tentang kemunculan ilmu mustalah hadis. Wa bi khassatin Ilmul Jarh wa Ta'dil, khususnya ilmu jarh wa ta'dil, iaitu jarh wa ta'dil sebahagian daripada ilmu mustalah hadis yang berkembang menjadi ilmu yang tersendiri. Dan pada pertemuan yang lepas kita dah baca berkaitan dengan muqaddimah berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil. Adakah boleh kita menerangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perawi sekiranya perawi tersebut meriwayatkan hadis yang dengan cara yang salah ataupun dengan meriwayatkan hadis dengan hafalan yang lemah. Dan kita kaitkan dan kita kiaskan tentang keadaan
zaman kita sekarang, adakah dibenarkan dalam hukum syarak untuk kita menerangkan tentang guru-guru, ustaz-ustaz yang membawakan hadis-hadis palsu ataupun menyampaikan hadis-hadis yang lemah atau yang mengasaskan beberapa kesalahan dalam pemikirannya? Jawapannya telah pun kita jawab. Perkara itu bukanlah dianggap sebagai perkara termasuk dalam urusan mengumpat yang diharamkan, malah ia adalah bab nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk kaum muslimin, dan merupakan pintu dan jalan untuk memelihara keaslian agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah bincangkan tentang pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullah pada pertemuan yang lepas tentang 6 tempat yang dibolehkan untuk kita menyebutkan kelemahan saudara kita semuslim dengan bertujuan yang dibenarkan oleh syarak, seperti mana yang didetailkan pada pertemuan yang lepas. Hari ini tajuk kita lebih mendalam dan mungkin agak teknikal, iaitu berkaitan dengan perkembangan ilmu analisis perawi, ilmu naqdi atau ilmu jarah wa ta'dil. Termasuk dalam perkembangan ilmu al-jarah wa ta'dil ataupun ilmu berkaitan dengan ma'rifatul ruwah, mengenali perawi-perawi. Jadi kita tahu sebelum ini kita dah baca bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW sejak pada zaman mereka telah mula bertanyakan tentang sumber ataupun sanad. Apabila ada orang sampaikan hadis kepada mereka, mereka akan bertanyakan tentang sanad. Siapakah yang kamu dengar daripada siapa? Dan inilah permulaan penggunaan isnad. Isnad tadi mengandungi, sumber tadi mengandungi perawi-perawi. Dan apabila wujudnya keperluan kepada isnad, iaitu keperluan kepada pengetahuan kepada siapakah yang menyampaikan, maka keperluan seterusnya adalah mengetahui kedudukan perawi. Walaupun kita tahu bahawa kita dah kenal pasti siapakah yang sampaikan ilmu tersebut kepada kita, proses yang kedua ialah kita ingin mengetahui bagaimana kedudukan perawi tersebut, adakah ianya boleh diterima ataupun tidak. Kerana telah menjadi ijma' di kalangan muhaddisin bahawa seorang perawi itu hanya diterima riwayatnya apabila lengkap syarat-syaratnya, iaitu syarat pertama, syarat adalahnya, dia adalah seorang yang adil, seorang Islam, seorang Muslim, seorang mukmin, seorang yang warak, seorang yang agamanya baik dan tidak diketahui dia pernah menipu dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia tidak ditahmah dengan penipuan dalam urusan hariannya bersama dengan makhluk. Dan juga kita perlu tahu juga kedudukan dia dari segi level hafalannya. Kalau dia di kalangan orang-orang yang kuat hafalannya, ataupun dia berhati-hati menukilkan hadis dengan penulisannya, maka riwayat diterima. Jadi bagaimanakah kita nak tahu seorang perawi ini kuat hafalan ataupun tidak? Seorang perawi ini adakah orang yang agamanya ataupun keadilan dalam agamanya boleh terima atau tidak? Inilah dia ilmu yang kita pelajari dalam ilmu al-jarah wa ta'dil. Kata Syekh rahimahullah, Syekh kata, mungkin saya baca agak cepat pada hari ini, kerana kalau baca dengan detail berkemungkinan mengambil masa yang agak lama. Kata Syekh, kanatil bidayatil ula lin-naqdi fi taharri sahabati radhiyallahu anhum wa istithaquhum fi ma yarwi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tashaddudihim fi dhalika. Qala al-Barra' bin 'Adib: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل. Kata Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak semua hadis yang kami tahu itu merupakan hadis yang kami dengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kami dengar hadis daripada sahabat-sahabat kami, itu di kalangan sahabat yang lain.
Wa kunna mushtaghilina fi ri'ayatil ibil, dan kami dahulu sibuk dengan urusan memelihara unta kami. Ini yang disebutkan oleh Al-Barra bin Azib, kerana beliau dari kalangan kaum Ansar yang sibuk urusan mereka ialah mengembala atau memelihara unta. Manakala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada orang berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kamu telah banyak menyampaikan hadis sedangkan kamu baru 3 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah jawab, Abu Hurairah kata, sesungguhnya kaum Muhajirin mereka sibuk di pasar kerana mereka memerlukan sehingga mereka golongan peniaga-peniaga. Ini kaum Makkah Al-Mukarramah. Dan kaum Ansar mereka sibuk dengan harta-harta mereka, iaitu sama ada harta mereka di ladang, mereka menjadi petani, atau harta mereka mereka jaga kambing ataupun pelihara kambing, gembala kambing, ataupun mereka pelihara unta. Manakala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah memperuntukkan masanya sepenuhnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, kita tahu sahabat dalam bab ini mereka ada tiga golongan. Golongan yang sibuk dengan golongan yang ada masanya di pasar, yang bekerja, golongan Muhajirin, iaitu yang mereka berniaga. Golongan kedua ialah golongan yang golongan petani dan juga golongan pengembala, iaitu di kalangan kaum Ansar. Dan golongan yang ketiga iaitu golongan yang memperuntukkan masa mereka 100% bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah antaranya Abu Hurairah dan Ahli Suffah. Cuma perbezaan antara Abu Hurairah dengan Ahli Suffah yang lain, Abu Hurairah fokus beliau adalah menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Abu Hurairah antara kabilah daripada Yaman, di antara orang yang mempunyai kedudukan di Yaman. Namun beliau mengorbankan segala kedudukannya, korbankan segala apa yang beliau miliki di negeri asalnya, datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya nak fokuskan di sini, sahabat, sebahagian daripada hadis yang mereka riwayatkan adalah hadis yang mereka dengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian yang lain mereka dengar daripada sahabat mereka, iaitu di kalangan sahabat yang lain. Dalam ilmu hadis, sekiranya seorang sahabat meriwayatkan hadis kepada sahabat yang lain walaupun tidak disebutkan nama sahabat tersebut, ataupun hanya disebutkan dengan cara mubham, iaitu aku mendengar seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, siapa sekalipun di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis yang menjadi perantaraan antara seorang sahabat dengan Rasulullah, riwayat tersebut riwayat yang diterima secara ijma' di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, kerana sahabat mereka adalah adil. Mereka adalah keadilan mereka disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menerangkan tentang isi hati mereka. Allah kata Allah redha dengan mereka. Allah redha dengan mereka kaum Muhajirin dan Ansar. Allah siapkan syurga untuk mereka. Allah redha dengan orang-orang yang berbai'ah di Bai'atul Ridwan. Allah redha dengan ahli Badar, dan banyak ayat yang lain yang Allah ceritakan tentang isi hati mereka. Allah ceritakan isi hati kaum Muhajirin dan Ansar. Maka tidak perlu lagi untuk muhaddisin untuk mengkaji, tak perlu lagi usaha muhaddisin untuk mengkaji kedudukan sahabat, kerana cukuplah sahabat itu adil dengan ta'dil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengatakan bahawa mereka adalah generasi yang terbaik, dan Allah yang janjikan mereka dengan syurga dengan ayat-ayat yang banyak yang pernah kita bacakan sebelum ini. Kata Al-Hakim dalam kitab beliau Ma'rifatul Ulumul Hadis, setelah membawakan hadis Al-Barra bin Azib, beliau berkata, wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yatlubuna ma yafutuhum sama'ahu yatlubuna ma yafutahum sama'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yasma'unahu min aqranihim wa mimman huwa ahfadhu minhum wa kanu yashaddiduna ala ma yasma'una min. Kata Al-Hakim setelah membawakan riwayat Al-Barra bin Azib yang mengatakan bahawa tidak semua hadis yang beliau dengar itu, yang beliau sampaikan itu beliau dengar langsung dari Nabi, tapi beliau terima daripada sahabat yang lain. Al-Hakim berkata, sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu mereka akan mencari ilmu atau mencari hadis dalam majlis yang mereka tidak hadir. Maka mereka akan mencari orang yang lebih tahu ilmu tersebut
daripada mereka di kalangan sahabat-sahabat mereka, namun perangai yang ada pada sahabat adalah mereka sangat yushaddidun, sangat ketat, iaitu mereka tanya betul-betul, adakah yang kalian dengar itu betul-betul macam Nabi sampaikan. Pertanyaan ini, kata Syekh, bukan bertujuan menuduh, walaysa tashaddudihim ittihaman liman yasma'una min. Sebahagian pada sahabat minta sahabat yang lain bersumpah, sebahagian pada sahabat minta sahabat lain bawa saksi, seperti mana kita baca sebelum ini. Antara sahabat mereka, ketika mereka meminta sahabat lain untuk bawa saksi dalam suatu perkara, atau mereka betul-betul mereka tanya balik-balik, bukan bertujuan untuk menuduh sahabat lain berdusta, namun mereka takut. Wa innama kanu yakhshawna ay yukhti'u fi naqlil hadis fala yu'addunahu ala wajhihi. Akan tetapi mereka takut sebahagian daripada yang lain menyampaikan hadis dengan adanya kesilapan. Sebab itulah sejak pada zaman sahabat, sedangkan sahabat yang mempunyai kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah berdusta, sahabat generasi yang terbaik, dan Nabi kata mereka khairul qurun. Mereka berhati-hati. Bab apa? Bab nakal, bab penukilan. Berkemungkinan ada sebahagian sahabat yang tak jelas. Mereka dengar tak jelas. Kenapa tak jelas? Bukan sebab mereka tak jelas kemudian mereka sampaikan, namun setengah daripada keadaan Nabi menyampaikan hadis yang panjang dan ada sahabat yang masuk di tengah majlis, menyebabkan ada sebahagian pada hadis itu diriwayatkan sejak daripada tengah hadis. Ada sahabat lain membetulkan dengan adanya riwayat yang lebih sempurna, dan ini berlaku di kalangan sahabat walaupun tidak banyak. Yang penting pada zaman sahabat, ilmu al-jarah wa ta'dil menceritakan tentang keadilan dan ataupun seorang itu perlu diterima riwayat atau tak perlu diterima, tidak berlaku pada zaman sahabat. Sahabat Nabi SAW semua mereka adalah adul. Jadi mereka semua adalah orang yang wajib diterima riwayat daripada mereka, dan ilmu jarah wa ta'dil tak masuk campur, iaitu mereka tidak menceritakan tentang keadaan sahabat ini boleh terima ataupun tidak. Jadi ilmu jarah wa ta'dil hanya membincangkan tentang perawi-perawi yang datang selepas zaman sahabat Nabi SAW. Manakala kalau perawi tersebut di kalangan sahabat, semua sahabat diterima riwayat mereka. Kalau ada sekalipun mereka hanya membandingkan antara riwayat sahabat dengan sahabat yang lain, dikhawatiri mungkin adanya kesilapan atau adanya hadis yang tidak diriwayatkan secara sempurna melalui seorang sahabat, yang bila digabungkan dengan riwayat sahabat yang lain diketahui kisah yang lebih sempurna atau lafaz yang lebih sempurna. Itu sahaja yang dikaji berkaitan dengan riwayat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kata Syekh, "Thumma بعد فتنة مقتل عثمان ازدادت الحاجة للسؤال عن الإسناد وتمحيصه لكثرة الفتن التي قد تحمل على الكذب." Kemudian selepas berlakunya fitnah pembunuhan terhadap khalifah muslimin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, maka bertambahlah keperluan untuk mereka bertanyakan tentang isnad, iaitu tentang jalan sampainya suatu berita, dan mereka berhati-hati memastikan berita tersebut benar, kerana ada kemungkinan ada orang yang cuba berdusta atas sebab-sebab tertentu. Sebelum zaman Sayyidina Uthman dibunuh, tidak ada apa-apa, tidak ada keperluan untuk umat Islam itu berdusta, amanah umat Islam. Tapi selepas Sayyidina Uthman dibunuh, berkemungkinan golongan Khawarij yang membunuh Uthman, mereka cuba menyampaikan berita dengan membawa nama kepada, meletakkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berdusta. Berkemungkinan ada di kalangan orang yang terlalu benci dengan golongan Khawarij, mereka pula menyampaikan berita, menyampaikan satu berita, satu mesej yang ditempelkan atau didustakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Adakah orang Islam rosak akhlaknya? Tidak. Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan telah ramai orang yang selama ini mereka orang yang bukan beragama Islam, baru memeluk agama Islam, agama mereka tidak kuat, mereka masih baru masuk Islam, dah terlibat dengan satu jenayah yang besar. Mereka baru masuk Islam, mereka baru kenal Islam, semangat mereka yang tinggi itu sehingga mereka tidak kenal siapakah sahabat, siapakah yang tidak. Suatu golongan yang bunuh sahabat ini golongan yang baru masuk Islam. Golongan yang baru masuk Islam di kalangan kabilah-kabilah yang jauh, mereka baru masuk Islam, semangat untuk amalkan Islam. Bila mereka dengar ijtihad Uthman tak sesuai dengan apa yang mereka faham,
sedangkan itu berpunca daripada kejahilan mereka untuk memahami tentang politik Sayyidina Uthman. Akhirnya mereka bunuh Sayyidina Uthman. Jadi bila wujudnya keadaan begini, huru-hara dalam masyarakat Islam, maka ada kemungkinan ada orang yang cuba berdusta. Sebab itulah ulama-ulama hadis sejak daripada peristiwa tersebut, iaitu termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis agar tidak ada orang yang cuba berdusta menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد عد علماء الجرح والتعديل الصحابة في الطبقة الأولى من المزكين ridwan wa nuqadihim. Ulama jarah wa ta'dil telah menghitung sahabat sebagai tabaqah yang pertama dari kalangan al-muzakkin ridwan. Dalam ilmu jarah wa ta'dil kita cerita tentang hukum tentang perawi. Adakah perawi itu perlu diterima ataupun perlu ditolak riwayatnya? Persoalan yang timbul, siapakah orang yang layak menghukum kepada perawi? Siapakah yang layak buat penilaian kepada perawi-perawi? Adakah dia perlu diterima? Siapa yang perlu ditolak? Jadi kata Syekh, orang pertama, generasi pertama, at-tabaqatul ula, yang menerangkan tentang siapa yang layak diterima dan siapa yang tak layak diterima adalah sahabat Nabi SAW sendiri. Jadi ilmu asas tentang perkembangan jarah ta'dil bermula sejak pada zaman sahabat. Banyak kata-kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menerangkan tentang orang yang patut diterima riwayat dan tidak. Begitu riwayat daripada Umar Al-Khattab, begitu riwayat daripada Ali bin Abi Talib, begitu riwayat daripada Zaid bin Thabit. Sebab itu Al-Hakim dalam kitab beliau Ma'rifatul Ulumul Hadis, beliau dalam bahagian yang ke-18, dalam bahagian ulum hadis yang ke-18, kata Al-Hakim, "Dzakartu fi kitabil muzakkina li ruwatil akhbar annahum ala 10 tabaqat fi kulli 'asr minhum 4 wa hum 40 rajula fat tabaqatul ula minhum Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Zaid bin Thabit fa innahum qad jarrahu wa 'addalu wa bahasu fi sihhati riwayat wa saqimaha ila akhir." Kata Hakim, aku telah menyebutkan jumlah orang yang layak untuk menilai perawi-perawi. Aku bahagikan mereka kepada 10 tabaqat. Ini kaedah Imam Hakim. Imam Hakim membahagikan orang yang layak menerima ataupun level ataupun tabaqah. Tabaqah iaitu orang yang sekelompok perawi atau sekelompok ulama jarah wa ta'dil yang dekat pada level-levelnya. Jadi ada mana 10 tabaqah, artinya 10 level. Level pertama paling tinggi sekali, beliau kata aku letakkan ada 10 level. Tiap-tiap level aku letakkan nama 4 orang yang paling utama. Di kalangan sahabat, kata Al-Hakim, yang paling banyak sekali cerita tentang jarah wa ta'dil adalah Abu Bakar, Umar dan Ali. Abu Bakar, Umar, Ali dan Zaid bin Thabit, 4 orang. Kalau menurut pada Al-Hakim, Al-Hakim meletakkan level ulama jarh wa ta'dil itu pada 10 tabaqah. Tabaqah pertama adalah tabaqah atau level sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada generasi sahabat. Generasi sahabat beliau letakkan 4 orang sebagai tokoh sahabat yang memulakan al-jarh wa ta'dil, yang memulakan ilmu, memperkenalkan ilmu jarh wa ta'dil, iaitu Abu Bakar, Umar, Ali dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Manakala Ibnu Adi Ibnu Adi dalam kitab beliau Al-Kamil fi Du'afa, beliau berkata, "Dzikru man istajaza takdzibi man tabayyana kadzbuhu min as-sahabati wat-tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man ba'dahum ila yaumina hadza rajulan." Kata Ibnu Adi dan kitab Al-Kamil, beliau kata satu tajuk beliau letakkan dalam kitab beliau, bab yang menerangkan tentang di kalangan orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang membolehkan dilakukan pembongkaran terhadap orang yang berdusta ke atas Nabi SAW. Dan orang tersebut adalah di kalangan sahabat, iaitu orang-orang yang membenarkan. Siapakah yang membolehkan, yang membenarkan untuk kita terangkan tentang perawi-perawi yang dusta ini? Iaitu beliau letakkan di kalangan sahabat.
tabi'in, kata-kata sahabat. Beliau bawakan kata-kata sahabat, tabi'in, tabi'in dan golongan yang datang selepas mereka sehingga ke hari ini. Aku sebutkan seorang per orang. Kata Ibn Adi, kata seorang-seorang aku sebut nama mereka, orang yang patut kamu terima kata-kata mereka, iaitu satu persatu aku sebutkan sehingga pada zaman ini. Ibn Adi meninggal pada tahun 365 Hijriah. Jadi artinya tabaqah yang ada pada Ibn Adi itu lebih banyak, dan kita akan sebutkan di belakang insya-Allah. 7 tabaqah Ibn Adi sebutkan, namun nama muaddilin atau nama muzakkin sangat ramai yang disebutkan dalam kitab Ibn Adi dalam kitab Al-Kamil. Okey. Seterusnya kata Syekh, kemudian golongan tabi'un, mana zaman sahabat dah ada sahabat yang terangkan tentang jarah wa ta'dil. Artinya ada sahabat dah terangkan bahawa jangan terima hadis pada si fulan dan terimalah hadis pada si fulan. Pada zaman tabi'in, kata Syekh, wahtammat tabi'un bidirasati rijal wal bahthi amma idza kanu adulan fayanqul hadithahum aw majruhin fala yanqul hadithahum. Okay. Dan pada zaman tabi'in telah ada satu studi yang lengkap yang dibuat oleh ulama-ulama tabi'in yang membincangkan tentang perawi yang mana yang dihukumkan sebagai adul, sebagai adil, yang perlu terima riwayat pada mereka, dan perawi-perawi yang majruhin, perawi-perawi yang patut ditolak riwayat mereka. Dan tabi'in yang paling terkenal dalam menukilkan pandangan mereka dalam jarah wa ta'dil adalah Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, Asy-Sya'bi wa Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin wa Sa'id bin Jubair. 3 orang yang disebutkan sini seperti mana dan disebutkan oleh Ibn Adi. Pertama Asy-Sya'bi, yang kedua Ibnu Sirin, yang ketiga Sa'id bin Jubair. Namun kalau dikaji pada ulama-ulama tabi'in pada peringkat ini, dikumpulkan kata-kata mereka berkaitan dengan jarah ta'dil sangat sedikit. Suatu kata Syekh, wa kana kalamuhum qalilan binisbati liman jaa ba'dahum. Akan tetapi dan sesungguhnya pandangan mereka dalam jarah wa ta'dil sedikit berbanding dengan ulama jarah wa ta'dil yang datang selepas mereka. Kenapa? Lianna aktsarut tabi'in adul. Kerana kebanyakan tabi'in yang meriwayatkan hadis, mereka adalah adul. Mereka adalah di kalangan perawi yang adil. Wala yakadu yujad fil qarnil awwal dha'ifun illa al-wahid ba'da al-wahid. Dan pada kurun yang pertama hampir tidak wujud perawi yang dhaif. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada sanad, dan tuan-tuan siapa yang biasa mengkaji sanad riwayat hadis, contohnya bila kita kaji riwayat fulan kemudian jumpa sahabat confirm semua adil. Dan perawi pada sahabat sekiranya betul-betul anak murid sahabat, tidak berlaku inqita', tidak berlakunya putus sanad, maksudnya memang betul-betul perawi itu anak murid sahabat, sangat jarang kita temukan perawi dhaif daripada level tabi'in. Kerana kebanyakan tabi'in mereka adalah adul. Kebanyakan tabi'in sifat mereka adalah adil, iaitu orang yang patut diterima riwayat daripada mereka. Kerana apa? Kerana وذلك لقرب العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيوع التقى والورع. Kerana dekatnya zaman mereka dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang tersebar dalam kehidupan mereka adalah taqwa dan wara'. Kita jumpa dengan tabi'in, mereka sangat takut untuk meriwayatkan hadis selagi mereka tidak dapat kepastian. Dan perkara yang penting lagi, kehidupan mereka penuh dengan taqwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu jarah wa ta'dil tidak fokus kepada sahabat. Jarah wa ta'dil kerana semua sahabat semua sekali adul. Jarah wa ta'dil, walaupun jarah wa ta'dil berada dalam kaul sahabat, tapi bukan untuk sahabat, tapi untuk orang-orang yang datang pada zaman sahabat. Kemudian di kalangan ulama tabi'in pula ada 3 orang utama yang diriwayatkan kata-kata mereka dalam jarah wa ta'dil, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin dan Sa'id bin Jubair. Namun sangat sedikit. Sebab apa? Sangat sedikit sebab memang tak ramai pada zaman tersebut orang yang lemah dalam hadis.
Jadi ini walaupun pada peringkat awal kita kata pada zaman sahabat selepas berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ada kemungkinan orang yang mendustakan hadis, namun secara praktikalnya tidak banyak ditemukan, malah sangat jarang ditemukan. Malah sebagai ulama kata tak dapat nak detect penipuan yang berlaku pada zaman tersebut yang dilakukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang zaman dulu pada zaman tersebut walaupun mereka bercakap mereka ada hilah tertentu untuk memenangkan politik mereka, namun tidak tergamak untuk mereka menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewakili kata-kata mereka. Tidak seperti zaman kemudian. Namun selepas daripada peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman, mereka telah mula berhati-hati sejak pada zaman tersebut. Walaupun secara praktikalnya sampai pada zaman Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, iaitu zaman anak-anak murid sahabat di kalangan tabi'in, tidak banyak ditemukan perawi-perawi yang lemah, kecuali kata Syekh illal wahid ba'dal wahid, kecuali seorang dalam satu negeri ada seorang, ada dua orang. Dan perawi-perawi pada zaman tersebut, siapakah perawi? Perawi adalah guru-guru agama yang mengajarkan agama. Pada zaman tersebut orang yang ahlinya yang dibenarkan menyampaikan agama, yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ada di kalangan mereka yang lemah mereka dalam bab mungkin hafalan, mungkin dalam bab penyampaian dan sebagainya, bukan pada bab keadilan, iaitu pada bab tidak rosak agama mereka. Orang-orang yang baik sahaja yang mengajar pada zaman tersebut. Kemudian kata Syekh, thumma kanat al-mi'ati tsaniyah. Kemudian pada kurun yang kedua, iaitu pada 100 tahun yang kedua, wa dhahara fi awailiha jama'atun min ad-du'afa imma min qibali hifzihim atau bid'atihim. Dan manakala selepas pada tahun 100 yang kedua, bermulanya telah zahirnya sekumpulan perawi-perawi yang lemah. Itu mula bila pada 100 tahun yang kedua telah diketahui adanya sekumpulan perawi-perawi yang lemah, yang kadang-kadang disebabkan oleh hafalan mereka yang lemah. Sebelumnya diketahui orang Arab mempunyai akal dan hafalan yang kuat pada sebelumnya, namun selepas 100 tahun yang kedua, terutama selepas 150 tahun, maknanya lepas pada tahun 150 Hijriah, telah mula dikenali sekumpulan perawi-perawi yang dhaif, sama ada disebabkan hafalan mereka tidak kuat ataupun kerana mereka terlibat dengan bid'ah atau bid'atihim. Bid'ah pada zaman tersebut adalah bid'ah Khawarij. Sebahagian daripada orang zaman tu terpengaruh dengan bid'ah Khawarij, sebahagiannya terpengaruh dengan tasyayyu', terpengaruh dengan sebahagian pemikiran Syiah, sebahagiannya terpengaruh. Sebab pada zaman tersebut dah wujud pemikiran-pemikiran ni. Bila wujud ideologi begini, akan ada pengikutnya. Jadi di kalangan pengikut tiap-tiap mazhab ini, pasti ada di kalangan mereka juga, di kalangan orang baik-baik yang ingin mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka menjadi majruh. Riwayat mereka ditolak kerana mereka terlibat dengan bid'ah tersebut. Kenapa ditolak? Sebab ada kemungkinan ketika mereka meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan perselisihan mereka dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka akan mendustakan hadis, maka riwayat ahli bid'ah ditolak dengan kaedah yang dikenali dalam syarak, bukan secara mutlak. Ada ahli bid'ah yang diterima riwayat mereka sekiranya diketahui bahawa mereka tidak pernah berdusta dan mereka benar dalam penyampaian dan mereka tidak menzahirkan bid'ahnya, seperti mana dipelajari secara detail dalam ilmu riwayah. Wa kana at-tabi'una yubayyinuna halahum فلما انقرض عامة التابعين في حدود سنة 150 تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف من أشهرهم شعبة ومالك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. Kata Syekh Hafizahullah, dan mana pada zaman tabi'in, mana selepas pada 100 kedua sehingga pada 150 Hijriah, iaitu zaman tabi'in. Kalau tuan-tuan tengok pada tahun, pada 150 Hijriah, zaman 150 Hijriah itulah zaman penghujung zaman tabi'in. Tabi'in hidup daripada zaman selepas Nabi wafat
sampai zaman 150 Hijriah. Itulah umur zaman tabi'in. Kata Syekh, sekitar zaman ini perawi-perawi yang lemah dikenali. Kerana mereka mereka sekumpulan agak ramai, namun walaupun lebih ramai pada zaman sebelumnya, namun tidak sebanyak zaman yang akan diceritakan. Ada sekumpulan perawi-perawi yang lemah kerana mereka terpengaruh dengan dengan kumpulan bid'ah tertentu, ataupun kerana kekuatan hafalan mereka yang lemah. Okey. Selepas, kata Syekh, dan selepas pada tahun yang ke-150 Hijriah, iaitu bila habis zaman tabi'in, falamma qarada amatut tabi'in fi hududi sanah 150, tatkala zaman penghujung zaman golongan tabi'in sekitar tahun 150 Hijriah, itu berpindah kerja ni pada zaman seterusnya, iaitu zaman tabi'in. Tadi golongan tabi'in. Sekarang lepas pada 150 Hijriah, kebanyakan perawi dan orang yang hidup pada zaman tersebut di kalangan tabi'in. Takallama ta'ifatun minal jahabizati fi at-tawsih wa at-tad'if. Maka golongan ulama-ulama yang mahir dalam bab tawsik dan tad'if, iaitu bab mengenali perawi-perawi ini, yang paling terkenal di kalangan mereka adalah Al-Imam Syu'bah. Imam Syu'bah di Basrah. Imam Syu'bah yang meninggal pada tahun 160 Hijriah. Syu'bah wa Malik, dan Imam Malik, daripada ahli Madinah, yang meninggal pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa Abdurrahman bin Mahdi. 4 orang ini adalah orang yang utama di kalangan tabi'in yang disebutkan sebagai tokoh ulama jarah wa ta'dil. Ini kita baca secara umum. Kemudian thumma akhadha an haula'i talamidhihim wa tawassa'u fihi li shiddatil hajati ilaihi kal imam Ahmad bin Hanbal wa ibn Ma'in wa ibn Madini wa Zuhair ibn Harb. Thumma man akhadha an haula'i kad-Darimi wa Abdullah bin Abdurrahman wal Bukhari wa Muslim wa tabaqatihim. Kemudian selepas pada zaman 4 orang utama ni, Syu'bah, Malik, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, kemudian anak-anak murid mereka, iaitu selepas pada zaman tabi'in, zaman tabul atba', anak-anak murid mereka, dan juga zaman yang datang anak murid tabul atba' seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Ibnu Madini, Zuhair bin Harb, dan lain-lain. Kemudian pada zaman seterusnya, zaman Imam Ad-Darimi, Al-Bukhari, Muslim, dan sebagainya, dan seterusnya. Okey, saya baca sekali imbas. Kenapa? Sebab Syekh akan detailkan kemudian. Sebab tu saya baca dengan cepat. Jadi yang penting, ulama yang menerangkan tentang jarah wa ta'dil telah pun memulakan usaha mereka sejak pada zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman tabul atba', dan juga pada zaman imam-imam madhab, imam-imam muhaddisin yang dikenali kemudian akhirnya mereka menjadi imam madhab, sehingga pada zaman dibukukan hadis. Tiap-tiap zaman, daripada zaman Nabi SAW mengucapkan hadis tersebut sampai pada zaman hadis itu dibukukan pada zaman Bukhari, Muslim, sebagainya, telah ada ulama-ulama yang menjaga hadis, iaitu mereka hafal hadis, kemudian mereka hafal nama perawi-perawi, dan mereka kenal siapa perawi, dan mereka mengenali kedudukan perawi tersebut. Sebab itulah hadis Nabi SAW terpelihara sampai pada zaman kita. Pada zaman kita tak dari segi keperluannya, kita lebih kepada merujuk kepada buku-buku yang telah dituliskan. Jadi kita rujuk kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tak perlu lagi kita nak cari riwayat ni sanad saya sampai pada Imam Bukhari, tak perlu dah. Yang penting sekarang pada zaman kita, kalau nak cari hadis sahih tak sahih, sumber dari mana, buku mana yang kamu ambil. Sebab apa? Sebab hadis Nabi telah pun sempurna dibukukan. Jadi kalau ada orang zaman sekarang, kalau zaman dulu, pada zaman sebelum hadis dibukukan dalam kitab-kitab sunan, orang akan tanya, siapakah perawi? Siapa kamu dapat berita daripada siapa? Jadi perlu dikenali perawi-perawinya. Ini keperluan pada zaman dahulu. Soalan pertama pada zaman dahulu, iaitu zaman tanya pada isnad.
Zaman kita ialah zaman yang datang kemudian selepas pada buku-buku telah dibukukan, kitab-kitab telah hadis telah disusun dan dibukukan dalam kitab-kitab. Di zaman kita kalau orang bawa hadis, kita tanya dari kitab mana? Kerana kepentingan sanad itu lebih penting pada zaman awal. Zaman kemudian, kalau ada kita terima satu hadis yang ada sanadnya sampai pada Bukhari, sampai pada Muslim sebagainya, itu hanya sebagai meneruskan tradisi yang mulia yang telah dimulakan oleh generasi yang awal. Namun kepentingannya bukan situ. Jadi kalau kita dapat terima sanad daripada kitab-kitab tertentu, itu satu perkara yang baik dan mulia. Namun kepentingannya tak sama seperti zaman periwayatan hadis pada zaman sebelum dibukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang nak tanya, orang kata, ada orang yang persoalkan, dia orang persoalkan macam mana kita nak tahu, nak pastikan perawi itu kita kenal daripada zaman kita sampai zaman Nabi kan jauh. Jawapan kita, perawi yang dikaji adalah perawi daripada zaman ashabus sunan atau ashabul kutub, penulis-penulis buku di kalangan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, ataupun imam datang selepasnya seperti Imam Ad-Darimi ataupun Imam Al-Baihaqi dan sebagainya. Zaman mereka, perawi pada zaman mereka sampailah kepada sahabat, inilah dia perawi yang perlu dikaji. Dan nama-nama mereka inilah yang dimasukkan dalam ilmu ruwah. Manakala perawi-perawi selepasnya, kalau ada dalam sanad-sanad, kebanyakannya di kalangan majhulin yang tak dikenali. Ada di kalangan mereka ulama yang besar yang riwayatkan hadis, ada di kalangan mereka tak dikenali. Sebab apa? Sebab zaman jauh dan orang ulama-ulama yang datang selepas pada zaman tersebut tidak terlalu melihat kepada sanad kerana keperluannya lebih kepada mengetahui kesahihan kitab. Sebab tu selepas pada zaman kitab ditulis, mereka akan pastikan kitab itu nuskhahnya nuskah yang mana, nuskah diterima ataupun nuskah yang tidak diterima, nuskah yang sahih atau tidak. Mereka lebih pada membandingkan antara nuskah Bukhari yang riwayat pertama dengan riwayat yang kedua, sehingga diketahui manakah kitab yang asli. Dan ilmu itu dipelajari dalam ilmu hadis. Jadi ulama hadis, jarak masa periwayatan yang kita kaji dalam ilmu jarh wa ta'dil adalah selepas zaman sahabat sampai pada zaman dibukukan kitab. Jadi kalau kita kaji kitab Sahih Bukhari, kita akan kaji daripada guru Imam Bukhari sampailah anak murid sahabat. Kalau kita kaji kitab Muslim, kita akan tengok kitab guru Imam Muslim sampai pada zaman sahabat. Pada zaman sebelum sahabat, iaitu golongan tabi'in. Inilah dia perawi-perawi yang ada dalam hadis. Okey, jumlah hadis Nabi SAW banyak, sangat banyak. Kalau dikatakan yang sahih, kalau kita nak yang sahih sahaja, yang benar-benar sahih dan tak berulang, lebih kurang ada 4,000 lebih hadis sahih yang tidak berulang. Itu hadis yang betul-betul sahih. Dan kalau kumpulkan Sahih Bukhari dan Muslim dan hadis sahih, lebih kurang 8,000. Tapi kalau berulang, yang tidak berulang, lebih kurang 4,000. Kalau tidak digabungkan, artinya yang sahih dan dalam riwayat yang berpecah-pecah, mungkin sampai pada 30,000 seperti mana riwayatkan oleh Syekh Didu dengan kajian beliau. Jadi dalam riwayat hadis, katalah 30,000, iaitu dalam 30,000 hadis yang dinukilkan daripada Nabi SAW. Jadi perawinya berapa orang? Lebih kurang perawi yang di tengah-tengah antara satu kitab dengan pengarang kitab sampai kepada Rasulullah, lebih kurang antara 4 atau 5 orang. Darabkan dengan jumlah hadis yang umum yang diriwayatkan, lebih kurang dengan 30,000. Sebenarnya kalau dikirakan sanad yang berbeza sampai ratusan ribu, namun dari segi matan yang telah dikumpulkan hanya lebih kurang dalam 30,000, tak sampai malah 30,000 matan yang perlu dihafal daripada hadis Nabi SAW. Okey, matan 30,000 tersebut dikalikan dengan jalan yang, kalau tiap matan hanya ada satu jalan, kalikan pada 5, jadi berapa? Jadi 150,000. Dan 150,000 orang yang perlu dikaji kedudukan mereka. Dan tiap-tiap hadis, seperti mana kita ketahui, bukan satu jalan, ada banyak jalan. Sebab itulah kalau kita ulama-ulama yang mahir dalam ilmu rijal, mereka bukanlah dari kalangan ulama-ulama yang biasa. Otak mereka, akal mereka kenal perawi-perawi. Sebab tu
bagi siapa yang nak tahu macam mana ulama hadis mengetahui kedudukan perawi, pertama sekali kerja mereka, seperti mana saya pernah sebut sebelum ni, mereka kumpulkan riwayat. Mana kalau hadis, contoh hadis berkaitan dengan, katalah hadis berkaitan dengan kunut witir atau kunut subuh, hadis Abu Ja'far Ar-Razi. Jadi hadis Abu Ja'far Ar-Razi yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka buka kitab dalam Sunan Tirmizi yang riwayat tersebut sampai dah kepada riwayat Anas bin Malik tentang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta faraqad dunya. Nabi kunut sampai Nabi meninggal, selepas pada peristiwa Ri'lan dan Zakwan. Okey, hadis ini pertengahan antara Imam Tirmizi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang ada 4 orang atau 5 orang. Namun jalannya pelbagai. Okay. Untuk hadis ini sahaja lebih kurang 80 perawi. Kalau dilihat satu-satu lebih kurang 80 perawi yang perlu kita kaji dengan jalan sanad yang banyak, sehingga dikhilafkan. Namun kalau kita lihat tiap-tiap jalan itu akan perlu diketahui siapakah perawi-perawi tersebut. Jadi ulama hadis kerja pertama mereka kumpulkan riwayat. Selagi ada riwayat mereka kumpulkan, supaya jangan sampai mereka hukumkan hadis dhaif pada suatu tempat sedangkan ada riwayat yang lain daripada jalan yang lain yang boleh ditahsinkan. Itu boleh ataupun sahih. Ulama hadis kerja pertama mereka kumpulkan riwayat-riwayat. Artinya kumpulkan isnad, kumpulkan sanad. Sanad dah ada 9 sanad, kadang-kadang ada 10 jalan, kadang-kadang ada 12 jalan, 15 jalan, ada sampai pada 18 jalan. Selepas mereka tahu jalan tersebut, kerja kedua mereka adalah mengenali individu yang disebutkan dalam sanad tersebut. Siapa mereka? Maka mereka perlu rujuk pada kitab Ma'rifatul Rijal, kitab untuk kenal rijal dengan pelbagai jenisnya, termasuk mereka buka pada kitab Tabaqat, mereka buka pada kitab bermula dengan kitab Ma'rifatul Sahabah, sekiranya perlu kepada pengenalan pada sahabat, kerana berkaitan dengan ada sebahagian pada hadis perlu kepada kenal siapakah sahabat tersebut. Ataupun mereka kemudian buka kitab Jarh wa Ta'dil secara umumnya dengan pecahan-pecahannya. Kemudian mereka perlu buka kitab Wafayat, bilakah tiap-tiap perawi itu meninggal, nak tahu adakah mereka bertemu atau tidak dengan guru mereka. Kemudian kalau riwayat hadis tersebut melibatkan negeri-negeri tertentu yang perlu kajian, mereka perlu buka pada kutub Tawarikh Rijal Al-Mahalliyah. Kalau riwayat tersebut melibatkan nama dan gelaran yang mungkin ada kekeliruan, mereka perlu buka kitab Ma'rifatul Asma', Ma'rifatul Asma' wal Kuna, kitab Al-Asma' wal Kuna wal Alqab, gelaran kunyahnya apa. Perawi itu perawi, namun dipastikan kalau ada sebut kunyahnya, apakah kunyahnya, apakah nama sebenarnya, apakah laqab, alqab yang ada pada dia. Kadang-kadang setelah ditemukan semua sekali, ada masalah yang baru timbul pada masalah mu'talif dan mukhtalif. Tulisan sama tapi sebutan berbeza. Orang perawi yang berkawan, seorang contohnya perawi bernama Salam dan Salam. Bahasa Arab tak ada periwayatan dalam kitab-kitab, tak disebutkan ada sabdu tak sabdu, semuanya tulisan sama, Salam. Jadi nak baca Salam ke Salam, baca Salam orang lain, Salam orang lain, dan mereka hidup sezaman. Mereka adalah jadi perlu ulama pastikan jangan tersalah orang, pastikan betul-betul orang yang sama. Kadang-kadang melibatkan riwayat al-muttafiq wal muftariq wal mushtabih. Yang tadi mu'talif dan mukhtalif. Ada kadang-kadang bila tengok pada nak pastikan siapa dia, jumpa pula masalah muttafiq wal muftariq. Muttafiq, muftariq atau wal mushtabih. Artinya nama dia sama. Ada 2-3 orang atau 5 orang perawi yang nama sama, nama bapa dia sama, nama atuk pun sama, gelaran pun sama. Okay, macam mana nak bezakan? Contohnya yang nama Al-Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ada 6 orang ulama hadis yang bernama Khalil bin Ahmad. Jadi macam mana nak bezakan Khalil Ahmad pertama dengan yang kedua sampai yang ke-6? Ini dikaji oleh ulama-ulama hadis. Okey. Jadi tiap-tiap perawi yang disebutkan dalam satu sanad itu dikenali dengan jelas individunya, dan kerja ini dilakukan ulama hadis. Tak mungkin ada seorang pendusta hadis mampu meletakkan nama secara tipu. Tak.
Kerana semua perawi yang ada dalam periwayatan hadis telah pun dikumpulkan nama mereka dan diketahui kedudukan mereka, diketahui gelaran mereka, kunyah mereka, diketahui alqab mereka, diketahui perawi yang tidak ada kunyah, tidak ada alqab, siapa yang ada kunyah. Malah ulama hadis mengenali bila nama sama, mereka kenal yang mana al-muttafiq, yang mana al-muftariq, ya? Dan mereka juga kenal sekiranya kedudukan. Kadang-kadang dilihat ada perawi yang lebih tua riwayat pada muda, yang muda riwayat pada tua. Dia riwayat syuyukh, kitab di sejenis ilmu hadis yang dipanggil sebagai riwayatul akabir anil asaghir. Kadang-kadang bapa riwayat hadis daripada anak, riwayatul aba anil abna, atau anak riwayat daripada bapa. Kadang-kadang adik-beradik, kadang-kadang riwayat. Secara detail maklumat perawi itu wujud dalam ulum hadis. Dan bukanlah contoh satu dua. Tiap-tiap yang saya sebutkan tadi itu, contoh al-muttafiq wal muftariq, ataupun kita al-mukhtalif dan mukhtalif, ada berpuluh-puluh kitab yang menulis tentang perkara tersebut. Suatu ilmu yang tersendiri. Ilmu yang kitab-kitab al-mukhtalif al-mukhtalif, kitab berkaitan dengan al-muttafiq wal muftariq wal mushtabih, kitab-kitab berkaitan dengan kutubul wafayat, kewafatan perawi, kitab-kitab berkaitan dengan ma'ajim syuyukh. Ma'ajim syuyukh artinya kitab-kitab bila seorang perawi hendaklah dikenali siapakah guru dia. Dengan mengkaji sejarah dia belajar. Kalau dia belajar di Madinah, berapa orang gurunya? Dia belajar di Makkah, berapa orang gurunya? Dan dia kalau berapa banyak, ke negeri mana dia pernah berjalan? Tak mungkin ada orang yang jahil mampu berdusta terhadap ulama hadis. Ulama hadis mengetahui perawi-perawi tadi. Di kerja mereka pertama sekali, mereka kumpulkan sanad, mereka kumpulkan riwayat. Selepas mereka kumpulkan riwayat, mereka mengenal pasti perawi-perawi tadi. Kadang-kadang ada masalah nama, kadang-kadang ada masalah orang tua riwayat pada orang muda, kadang-kadang ada masalah-masalah yang lain berkaitan dengan perawi. Kadang-kadang ada wanita, perawi-perawi wanita yang tidak banyak diriwayatkan, namun ulama kemudian telah kaji dan mengetahui siapakah mereka. Kadang-kadang jumpa al-mubhamat, hanya disebutkan seorang lelaki, tak disebutkan namanya. Siapakah lelaki tersebut? Kadang-kadang dapat diketahui, kadang-kadang tak diketahui. Akhirnya hadis itu ditolak. Itu dengan riwayat daripada majhul. Kalau perawi tersebut yang mubham itu datang daripada sanad, tak ada masalah. Kalau mubham datang dalam matan, tak ada masalah. Kerana itu berkaitan dengan sahabat Nabi SAW. Tapi kalau yang perawi tersebut mubham itu, yang mubhamat itu di kalangan perawi-perawi hadis, maka ulama hadis cuba pastikan siapa dia. Jadi ada al-mubhamat yang diketahui siapa dia. Kerana bila disifatkan dia mengajar tempat sekian pada waktu sekian, diketahui siapa dia. Setengah daripada mubhamat tak diketahui, akhirnya riwayatnya dianggap sebagai riwayat daripada majhul yang tak dikenali. Dan banyak lagi. Dan ulama hadis, salah satu lebih detail pada mereka, tiap-tiap negeri itu dan guru dan muridnya diriwayatkan. Sebab tu kalau kita belajar dalam hadis, ada madaris, kita belajar madarisul ulum atau madaris al-ilm, madarisul ilm. Tiap-tiap kurun, contoh bagi kurun pertama, kurun kedua Hijriah, diketahui madrasah Madinah, beberapa madrasah yang ada. Mana tempat yang tersebarnya hadis, bukan suka-suka kita nak sebutkan hadis yang terima sekian daripada perawi sekian. Kalau orang yang menipu, dia boleh tipu orang yang bodoh. Tapi bukan ulama hadis. Ulama hadis dengar sahaja satu hadis, mereka dapat tahu hadis ni hadis daripada jalur yang mana satu. Adakah daripada madrasah Madinah, daripada perawi-perawi daripada ahli Madinah, atau perawi-perawi daripada ahli Kufah, ataupun daripada ahli Makkah, ataupun sekolah-sekolah yang lain, iaitu pusat-pusat ilmu yang disebutkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah, atau pusat-pusat ilmu yang diriwayatkan daripada fuqaha Khurasan, Syam, Mesir. Dan tiap-tiap tempat ini ada gurunya, ada pelajarnya dikenali. Macam zaman sekarang lah, orang kata saya dapat PhD. Orang akan tanya, PhD daripada mana? Bila kamu konvo, apa tesis yang kamu tulis? Apakah kajiannya? Siapakah panel ketika Viva dan sebagainya? Itu ilmu zaman sekarang. Kita nak tahu seorang PhD atau tidak. Untuk hadis, begitulah keadaannya. Tidak mungkin ada orang yang mampu menipu hadis. Menipu dalam hadis kalau dikaji. Jadi ada orang tanya, kenapa kalau keadaannya begitu, kenapa ada hadis yang ada ulama yang kata sahih tak sahih? Ya, ketika dikaji, ada perawi yang disepakatkan kesahihannya, ijma' seperti sahabat. Ada perawi ulama-ulama hadis yang besar, namun
khilaf hanya berlaku pada sebahagian daripada perawi yang mana ada ijtihad. Di kalangan ulama jarah wa ta'dil ada yang mentajrihkan, ada yang mentakdilkan. Kenapa? Sebab pengalaman perawi ulama jarah wa ta'dil yang pertama pergi belajar dengan dia, kaji dia tak salah. Tapi yang lain pergi pernah salah. Maka perlu dikaji kesalahannya berapa banyak dan sebagainya. Ini dikaji secara detail. Untuk zaman kemudian, zaman kita, masalah lebih rumit, iaitu kerja lebih berat. Perlu dikumpulkan selepas perawi-perawi yang ada. Kemudian tiap-tiap perawi hendaklah kita nak hukumkan dia, perlu kita bahagikan ulama jarh wa ta'dil di kalangan ulama yang mutaqaddimin, yang peringkat awal, zaman-zaman awal seperti zaman-zaman Syu'bah, Sya'bi dan sebagainya yang kita sebutkan tadi. Kemudian perawi-perawi orang ulama jarh ta'dil pada zaman mutaakhirin dan pada zaman muasirin, pada zaman sekarang. Kemudian perlu dibahagikan antara mutasyaddidin, mutawassitin dengan mutasahilin. Dan mutasahilin pada bab apa? Ini semua detail dikumpulkan maklumatnya, barulah kita boleh hukumkan seorang perawi. Jadi ilmu hadis ilmu yang berat. Bukan ilmu berat artinya dia mustahil, tak. Ilmu yang hanya dikuasai oleh rijal. Ilmu hadis adalah ilmu yang berat dan tidak dikuasai oleh rijal. Sebab tu bagi siapa sahaja belajar ilmu hadis, sama ada yang suka tak suka, sama ada yang dari kelompok mana sekalipun, dengar sahaja nama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, semua orang akan taat, orang akan respect. Walaupun daripada pihak yang tak suka, yang tuduh dia sebagai Wahabi lah, tuduh dia sebagai ulama yang tak ada guru lah, begini. Ini orang, tiap-tiap orang yang cuba memburukkan Syekh Albani, penghujungnya orang yang menuduh tadi akan tercalar maruahnya. Kenapa? Sebab Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengenali perawi dengan pengalaman beliau, perawi-perawi yang disebutkan tadi dengan kedudukannya siapa. Kalau siapa pernah hadir dan kuliah beliau ataupun dengar ceramah beliau, kita akan dapati bahawa penguasaan beliau terhadap ruwat, penguasaan beliau terhadap hadis, bukan sahaja hafal hadis dan mentahqiqkan semua kutub-kutub hadis, kutub-kutub ni. Beliau juga tiap-tiap perawi itu beliau hukum. Jadi kerja yang beliau lakukan itu menghukumkan hadis dengan secara keseluruhannya ratusan ribu hadis, semua sekali. Yang beliau lakukan bukan kerja mudah. Tiba-tiba ada seorang dua datang kemudian cerita tentang hadis, baru search kat Google, jumpa satu hadis, kemudian nak kritik ulama-ulama hadis, termasuklah ulama-ulama besar hadis. Dan inilah dia kata kerja ulama hadis. Okey, dalam ilmu jarh wa ta'dil, sahabat telah bincangkan tentang jarh wa ta'dil. Di kalangan tabi'in telah bincangkan jarh wa ta'dil. Di kalangan tabi'in bincangkan ilmu jarh wa ta'dil. Sampailah pada zaman penulis-penulis kitab. Jadi tuan-tuan kalau baca buku ni, akan disebutkan secara detail ulama-ulama jarh wa ta'dil pada zaman-zaman mereka. Syekh sebutkan di sini, untuk saya baca sekali imbas dan mungkin saya akan langkau kerana semuanya nama-nama, tahun kewafatan, nama, mana ada berpuluh-puluh nama ni, mungkin tuan-tuan dengar pun akan jadi tak hafal lah. Bagi siapa nak rujuk boleh buka kitab, boleh buka kitab. Tapi untuk sebagai pendedahan, tuan-tuan boleh tengok contohnya Ibn Hibban rahimahullah, dalam kitab beliau, dalam kitab muqaddimah pada kitab Al-Majruhin. Ibn Hibban antara ulama besar jarh wa ta'dil. Ibn Hibban antara ulama besar jarh wa ta'dil. Beliau menulis kitab Al-Majruhin, iaitu perawi-perawi yang lemah. Dalam muqaddimah tersebut beliau kata qala rahimahullah ba'da an zakara taftish sahabah 'an rijal. Imam Ibn Hibban selepas sebutkan tentang sahabat ini, sangat ambil penting tentang orang-orang yang menyampaikan hadis. Beliau kata, "Thumma akhadha maslakahum wastanna bi sunnatihim wahtada bi hadyihim fi mastannu min at-tayaqqudhi fi riwayati jama'atu min ahli al-Madinah min sadat at-tabi'in minhum Sa'id bin Musayyib." Okey, saya baca terus saya punya makna dia, kerana faktor masa. Beliau berkata, dan selepas pada golongan sahabat datang golongan-golongan yang datang selepas mereka di kalangan ulama-ulama tabi'in Ahlul Madinah. Ini cerita tentang Ahlul Madinah sahaja. Ahlul Madinah di kalangan pemimpin-pemimpin tabi'in. Antara mereka adalah Sa'id bin Musayyib,
semua nama untuk pengetahuan, bila saya sebut ulama 7, tuan-tuan dah tahu bagi siapa yang ikut kuliah. Saya sebut nama perawi, saya kata di kalangan nama tabi'in, saya kata di kalangan ulama 7. Jadi ulama 7 Madinah Munawwarah yang mana yang menyebabkan yang menjadi asas tonggak kepada periwayatan hadis di Madinah secara keseluruhannya. Mereka adalah Sa'id bin Musayyib, ulama 7, pemimpin mereka. Wal Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Al Qasim bin Muhammad Abu Bakar, cucu Sayyidina Abu Bakar. Okey, yang meninggal pada 106. Sa'id bin Musayyib meninggal pada tahun 93. Wa Salim bin Abdullah bin Umar, cucu Sayyidina Umar, 106. Wa Ali bin Husain bin Ali meninggal pada 93, cucu kepada Sayyidina Ali. Wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, cucu Abdurrahman bin Auf. Wa Ubaidillah, anak Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anak Abdurrahman bin Auf. Wa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, anak kepada Abdullah bin Utbah. Wa Kharijah bin Zaid bin Thabit, anak kepada Zaid bin Thabit. Wa Urwah bin Zubair, anak Zubair al-Awwam, adik kepada Abdullah bin Zubair. Wa Abu Bakar Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ini semua. Dan Sulaiman Yasar, 10 nama disebutkan sini yang saya bacakan dengan agak cepat ni adalah 7 ulama Madinah. 7 ulama Madinah, artinya ada 7 orang ulama sab'ah yang dikenali sebagai tonggak ilmu dalam ilmu yang orang yang kumpulkan ilmu ahli Madinah, yang kumpulkan ilmu sahabat-sahabat yang ada di Madinah Munawwarah, ada 7 orang. Jadi dikhilafkan 7 orang tersebut, 1 hingga 6 tak ada khilaf, yang ke-7 ada khilaf. Yang tak ada khilaf ulama 7 adalah yang disebutkan pada peringkat awal, iaitu Sa'id bin Musayyib, Salim bin Abdullah bin Umar, Al-Qasim bin Muhammad bin Abdullah, Abu Salamah Abdurrahman bin Auf, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Kharijah bin Zaid, Urwah bin Az-Zubair, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Kharijah bin Zaid, dan Sulaiman bin Yasar. Manakala yang dikhilafkan, yang ketujuh, antara Salim bin Abdullah bin Umar ataupun Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ataupun yang ketiga Abu Bakar Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Okay, ini nama-nama ulama 7. Dan mana kalau orang datang tuntut ilmu, kata hadis ini daripada ulama Madinah, pasti akan melalui jalan mereka. Dan tiap-tiap di kalangan mereka ini ada anak-anak muridnya. Dan anak murid yang dikenali dengan jelas, dan tiap-tiap anak murid mereka ada tawaqatnya. Tawaqat artinya anak murid yang duduk sekali dengan mereka sejak daripada awal hingga sehingga ulama itu meninggal. Ada murid yang datang hidup sama mereka berapa tahun. Ada yang lama mulazamah, ada yang tidak berapa lama, ada yang pertengahan, ada yang datang dengan catat, ada yang datang hanya sekali-sekala. Semuanya didetailkan dalam ilmu ma'rifatul ruwah. Syekh kata, fajuddu fi hifz sunan wa rihla fiha wa taftish anha wa tafaqquh fiha wa lazimud din wa da'watul muslimin. Ulama yang 10 yang aku sebutkan ini, mereka ini bersungguh-sungguh menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh mengadakan rihlah, mengadakan perjalanan untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memastikan kesahihan suatu hadis, mereka mempelajari isi kandungan hadis, mereka sentiasa mengamalkan agama-agama yang ada pada mereka, dan mereka sangat mengambil berat dalam dakwah pada kaum muslimin. Ini semua ulama disebutkan untuk tabaqah yang pertama, iaitu tabaqah tabi'in, selepas pada zaman sahabat. Thumma akhadha anhum al-ilm wa tatabu' at-turuq al-ilm thumma akhadha anhum al-ilm wa tatabu' at-turuq wa intiqa' ar-rijal wa rahala fi jam' as-sunan jama'atun ba'duhum minhum az-Zuhri. Kemudian selepas pada zaman 7 orang atau 10 orang, mana 10 orang yang mana mereka ini di kalangan ulama 7, datang anak-anak murid mereka yang mengumpulkan sanad, yang memilih rijal-rijal yang hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama besar. Antara mereka adalah Az-Zuhri yang meninggal pada tahun 124 Hijriah, wa Yahya bin Sa'id al-Ansari yang meninggal pada tahun 144 Hijriah, wa Hisham bin Urwah bin Zubair, anak kepada Urwah bin Zubair, iaitu yang meninggal pada tahun 145 Hijriah, wa Sa'ad bin Ibrahim yang meninggal pada 125 Hijriah. Fi jama'atin ma'ahum min ahli al-Madinah illa an aktsaruhum tayaqquzan wa awsa'uhum hifzan wa adwamuhum rihlatan wa a'lahum himmah Az-Zuhri rahmatullahi alaih.
Ramai perawi-perawi orang-orang yang ulama jarh wa ta'dil, namun yang paling banyak sekali kumpulkan hadis, yang paling banyak sekali buat kerja cari dan mengenali guru-guru yang layak untuk menyampaikan hadis atau tidak adalah Imam Az-Zuhri. Tugas mereka, ulama-ulama besar hadis ni, mereka walaupun dah kumpulkan hadis, kerja mereka seterusnya, mereka bukan sekadar nak dapat hadis. Mereka pergi pada guru-guru yang mengajar hadis dan mereka menilai kedudukan perawi tadi. Kadang-kadang mereka menguji. Kadang-kadang soalan mereka menguji nak tahu kekuatan hafalan yang ada pada guru yang mengajarkan. Sebab itulah kisah begitu banyak. Kisah begitu banyak berkaitan dengan bagaimana perawi-perawi ulama jarh wa ta'dil ini menguji guru-guru mereka. Sebahagian mereka terbalikkan sanad, sebahagian mereka bawa sanad yang lain, letak hadis yang lain, sebahagian mereka buat macam-macam cara helah untuk mengetahui adakah guru yang ditanyakan dengan hadis tersebut perasan atau tidak. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan, orang datang kepada tuan-tuan dan puan, buka hadis. Dia kata hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma rawa wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratullahi wa rasulih. Okey, matan kita hafal. Tapi sampai pada sanad dia main sebut nama dia tonggang terbalikkan. Dia sebut daripada Umar, daripada contohnya disebut nama semua sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada Sayyidina Umar Al-Khattab, daripada Imam Bukhari sampai pada Umar Al-Khattab. Dengan disebutkan yang awal diakhirkan, yang akhir diawalkan dan sebagainya. Apa yang kita rasa? Kita ni kalau orang buat macam tu, iyakan je lah. Angguk. Sebab apa? Memang kita tak mampu. Tapi bagi zaman periwayatan, zaman bergantung pada sanad. Zaman kita bergantung pada sumber dan perawi itu kita biasanya kenali melalui kajian, tahu cara untuk mengkaji. Tapi pada zaman tersebut, kalau ada orang cuba letakkan nama yang tidak tersusun, contohnya nama atuk riwayat pada cucu, sedangkan atuk tu tak jumpa dengan cucu, sebab apa? Mereka akan tahu secara automatik. Sebab apa? Sebab mereka mengenali perawi. Mereka kenal siapakah perawi yang mereka sebutkan, bukan main sebut-sebut. Mereka kenal siapakah perawi, apa gelaran dia, siapa dia, tinggal di mana, berapa, bila dia meninggal, dia bertemu atau tidak dengan orang ini. Kalau orang sebut, bila susun saja, silap, dia akan tahu secara automatik. Sebahagian daripada anak-anak murid ni di kalangan ulama, contohnya Al-Imam Ali Al-Madini, beliau pernah menguji seorang ulama. Saya lupa, saya akan semak semula. Beliau bacakan hadis di depan gurunya, beliau kata, adakah kamu pernah mendengar hadis ini sekian sahih atau tidak? Lepas dia baca beberapa hadis, apa guru dia buat? Guru sepak dia. Guru kata, kau datang nak belajar hadis ke kau nak uji aku? Imam Ali Madini pernah disepak oleh gurunya kerana gurunya perasan, rupanya dia nak uji. Dan ini memang berlaku. Ulama jarh wa ta'dil, mereka bukan sahaja nak kumpulkan hadis, mereka juga mengenal pasti siapakah guru-guru yang layak mengajar dan siapa tidak layak mengajar. Itu kalau guru itu hidup zaman mereka. Kalau guru tersebut telah meninggal pada zaman sebelumnya, mereka bergantung kepada orang yang telah mengkaji sebelumnya. Sebab itulah perlu diketahui siapakah yang perlu kita terima riwayat mereka berkaitan jarh wa ta'dil dan siapa tak perlu terima. Jangan pula nak kaji jarh wa ta'dil pergi buka buku Ahlul Kalam. Saya minta maaf, sebab dalam bab ilmu hadis, kalau buka ilmu kalam adalah golongan yang menentang ahli hadis, yang mana mereka diketahui bahawa mereka sentiasa cuba menengahkan satu perkara untuk merendah-rendahkan ulama hadis. Seolah-olah ulama hadis ini ulama yang jumud, semua benda nak tunggu riwayat, semua perkara nak tunggu pandangan salaf. Sedangkan kita zaman moden, pada zaman itulah kita zaman moden, kita dah buka ilmu, kita dah buka Rom, kita dah buka Parsi, ilmu Rom Parsi perlu kita ambil. Mereka sangka ilmu agama seperti ilmu dunia. Mereka sangka ilmu akidah seperti ilmu dunia yang mampu dicapai dengan akal. Sebab itu kaedah-kaedah yang mereka ambil, dan mereka kebanyakan hampir tidak ditemukan golongan ahli kalam yang awal
dari kalangan muhaddisin. Mereka hanya di kalangan orang-orang yang bukan dalam bidang agama, bukan dalam bidang hadis, menyebabkan mereka tergelincir dalam akidah, dalam masalah-masalah tertentu. Berbeza daripada al-kalam mutaakhirin, yang agak mutaakhirin sebagainya, kerana anak murid dan kemudian yang belajar kedua-dua ilmu ada di kalangan muhaddisin, namun itu mereka tidak mewakili akidah muhaddisin. Mereka tidak mewakili akidah muhaddisin kerana mereka berbeza daripada guru-guru yang awal. Dan kebanyakan mereka setelah ambil masa yang lama, mereka akan kembali kepada jalan muhaddisin kerana mereka mengetahui bahawa keterbukaan itu ada hadnya. Keterbukaan dalam menerima ilmu luar itu dibenarkan dan Islam membenarkan, tapi jangan sampai menjadikan ilmu yang diterima daripada luar itu sebagai tonggak, sehingga apabila mereka bergantung pada ilmu tersebut, bila didapati bahawa apa yang mereka putuskan dalam ilmu yang mereka baru belajar bertentangan dengan riwayat ulama hadis, akhirnya apa disampaikan ulama hadis dan ulama-ulama sebelumnya dikatakan salah. Dan itu berlaku pada ilmu kalam. Ilmu kalam setelah mereka cuba mengkaji tentang nas-nas yang mereka rasakan perlu dikaji, mereka akan buat keputusan tersendiri, dan keputusan mereka adalah yang mutlak. Kata-kata ulama salaf yang mengisbatkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dianggap sebagai kata-kata yang perlu ditolak dengan cara, mereka takkan kata tolak, dengan cara perlu ditakwilkan, perlu ayat Quran perlu disesuaikan dengan apa yang telah mereka putuskan. Hakikatnya apa yang mereka ambil itu, apa yang mereka putuskan bukanlah datang daripada kajian terhadap Quran Sunnah, tapi dia kajian terhadap ilmu yang lain, kemudian baru mereka sesuaikan Al-Quran dan Sunnah dan kaul salaf terhadap apa yang telah mereka putuskan. Sebab itulah dalam bab akidah ilmu mantik tidak diperlukan. Dalam bab akidah ilmu mantik tidak diperlukan. Kerana apa? Kerana bab akidah tidak melibatkan kerja-kerja qiyas. Ilmu akidah hanya melibatkan tauqifi daripada Allah Subhanahu, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ia berkaitan perkara ghaib. Perkara ghaib hanya berkaitan berita yang Nabi sampaikan, sama ada kamu percaya ataupun tidak. Bukan nak apa yang Nabi sampaikan perlu fikir lagi, logik ataupun tidak. Logik atau tidak untuk ilmu lain je. Sebab tu dalam ilmu usul fiqh adanya ruang untuk adanya ilmu mantik digunakan. Dalam ilmu mustalah hadis ada ruang, namun dalam ilmu akidah tidak ada ruang untuk menerima ilmu kalam. Kalau tuan-tuan tengok kepada apa yang dibincangkan dan nama-nama, tiap-tiap nama yang saya sebutkan, saya tak baca habis ni, semua nama-nama ini sama ada kita tengok nama berapa, Imam Malik bin Anas, Syu'bah bin Hajjaj, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, Hammad bin Salamah, Lais bin Sa'ad, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Thawri, kemudian nama Yahya bin Sa'id al-Qattan, Ahmad bin Hanbal. Semua nama-nama yang dibacakan ulama di kalangan tabi'in, semua mereka mencela ilmu kalam. Sebab tu bagi saya dalam bab ilmu kalam saya sangat tegas, kerana kita mengenali ulama-ulama hadis, mengenali ulama-ulama yang dikenali keahlian ilmu mereka, dan apa yang mereka belajar, yang mereka sampaikan itu hasil daripada didikan sahabat, hasil daripada didikan Nabi SAW, dan ilmu mereka ilmu yang bersanad dan bersumber. Maka dalam bab gini, siapa sahaja yang mengenali mereka sudah pasti takkan pergi mencari sumber yang lain sekiranya sumber itu bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan. Okey. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan zaman periwayatan. Kemudian selepas zaman riwayat, barulah datangnya zuhurul musannafat fi rijal wal mustalah. Baru adanya buku-buku yang ditulis berkaitan dengan rijal. Sebelumnya dihafal, kemudian baru dicatatkan. Catatan yang paling awal dalam mencatatkan ilmu rijal ditemukan pada pertengahan kurun yang kedua. Mana? Fi nisf tsani min al-qarn tsani. Pada kurun yang kedua, mana masuk pada kurun ketiga. Kurun kedua, kurun ketiga. Kurun ketiga 175 Hijriah. Kurun kedua lah, kurun kedua. Okey. Pertengahan kurun yang kedua. Antara yang paling awal yang dicatatkan adalah buku Al-Lais bin Sa'ad yang mengarang sebuah kitab yang bertajuk At-Ta'rikh. Begitu juga Imam Abdullah bin Mubarak
yang mengarang kitab bernama At-Tarikh sama, dan Al-Walid bin Muslim yang mengarang kitab At-Tarikh. Tiga-tiga namanya sama. Tarikh ni ialah kumpulkan nama-nama perawi, kumpulkan nama-nama perawi untuk rujukan generasi selepasnya, kumpulkan nama perawi dan kedudukan mereka. Al-Imam Laits bin Sa'ad meninggal pada tahun 175 Hijriah. Al-Imam Abdullah bin Mubarak meninggal pada tahun 181 Hijriah, dan Al-Walid bin Muslim meninggal, Al-Imam Walid bin Muslim meninggal pada tahun 190 Hijriah. Iaitu semua mereka meninggal sebelum kurun yang kedua, sebelum kurun ketiga, iaitu dalam kurun yang kedua. Jadi inilah dia orang yang paling awal sekali yang mencatatkan dan kumpul maklumat perawi, kemudian mereka tulis dalam buku. Manakala sebelumnya semuanya perawi-perawi dikenali melalui lisan. Sebab apa? Zaman mereka masih dekat, mereka masih kenal guru-guru mereka. Kemudian selepas meninggalnya generasi pada kurun yang pertama, barulah mula dicatatkan secara penulisan nama-nama perawi ini dalam kitab yang khusus. Selepas pada mereka catatkan kitab At-Tarikh seperti mana yang dilakukan oleh tiga ulama utama ni, Imam Laits bin Sa'ad di Mesir, Abdullah bin Mubarak di Iraq, Al-Walid bin Muslim di Syam. Kalau tuan-tuan dengar saja Laits bin Sa'ad ni ulama besar Mesir. Kalau dengar saja contohnya Abdullah bin Mubarak, ulama besar di Iraq. Dengar saya nama Al-Walid bin Muslim, ini ulama besar di Syam. Ni mereka tokoh-tokoh utama. Setelah tiga ulama besar ni tulis, maka datang selepas itu macam-macam kitab yang lain. Antaranya kitab Tabaqat, kitab faminhum man sanafa fi tabaqat, dan kitab Tabaqat, mengetahui tabaqat, Ibn Sa'ad dan sebagainya, kitab-kitab Tabaqat. Kitab Tabaqat adalah satu ilmu yang tersendiri, dan tiap-tiap pengarang ada cara mereka membahagikan tabaqat. Di kalangan sahabat ada yang letakkan satu tabaqah, ada yang letakkan sahabat berlima tabaqah, ada yang sebagainya. Ini semua ilmu tabaqat, mengetahui kedudukan dan level perawi-perawi. Ilmu tabaqat. Sebahagian daripada mereka mengarang kitab Ad-Du'afa yang hanya kumpulkan perawi-perawi yang lemah. Sebahagian mereka hanya kumpulkan kitab Al-Thiqat, perawi-perawi yang patut diterima riwayat mereka. Sebahagian daripada mereka kumpulkan kedua-duanya, perawi yang lemah dan thiqat. Sebahagian daripada mereka kumpulkan perawi-perawi mengikut negeri masing-masing, Tawarikhul Buldan Al-Mahalliyah. Sebahagian daripada mereka kumpulkan perawi-perawi berdasarkan kitab-kitab yang khusus. Kemudian kitab berkaitan mustalah hadis ini berkembang sehingga pada kurun yang keempat, sehingga tertulisnya buku mustalah hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Imam Abu Muhammad bin Khalad Ar-Ram-Hurmuzi, dan kitab beliau Al-Muhaddits Al-Fasil Bain Ar-Rawi wal Wa'i, ini kitab muhaddis yang pertama, dan berkaitan dengan ilmu rijal. Dalam kitab ilmu rijal yang pertama sekali yang memasukkan ilmu rijal ataupun ma'rifatul urwat dalam bab mustalah hadis adalah Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah. Hakim Abu Abdullah, beliau dinamakan sebagai Al-Hakim kerana beliau memang dilantik menjadi hakim beberapa kali. Dalam kitab beliau Al-Kifayah fi Usul Riwayah. Ini semua saya sebut secara dengan cara yang cepat. Memang tidak bertujuan kelas saya ini untuk bincangkan tentang ilmu hadis secara detail, cuma hanya bentuk pendedahan secara umum bagi siapa nak tahu macam mana ulama hadis boleh tahu tentang perawi, apakah kerja mereka dan apakah yang perlu apakah usaha-usaha mereka lakukan, dan macam mana mereka boleh tahu hadis sahih tak sahih, macam mana mereka boleh detect hadis palsu atau tidak, kerana mereka mengkaji suatu ilmu yang sangat detail. Mereka mempelajari ilmu yang sangat mendalam, yang mana ilmu tersebut dijaga dengan rapi. Sebab itu dikatakan bahawa ilmu riwayah yang sebegini hanya wujud pada umat Islam. Manakala riwayat secara umum wujud pada ulama yang lain, pada agama yang lain pun kata, contohnya kalau Ananda ambil ilmu daripada fulan dan fulan, contohnya Siddhartha Gautama Buddha, ada berapa anak murid yang utama? Ada, tapi terputus, riwayat yang terputus, tak diketahui dengan jelas sebagainya. Sekadar ada menyebutkan periwayatan atau sebutkan sanad yang tidak jelas, itu bukan dikatakan ilmu riwayah. Dia tak jadi sebagai ilmu, dia bukan satu sains. Tapi ilmu jarah wa ta'dil, ilmu rijal dan juga ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang betul-betul ilmu yang dikatakan sebagai the sign of hadis Nabi SAW. Okey, sampai sini saja insya-Allah. Saya tengok pada soalan, sekiranya tuan-tuan ada soalan, saya baca pada komen tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah pada minggu depan kita sambung tentang
tajuk yang lebih umum dan mungkin lebih menarik dari segi keumumannya berkaitan dengan ciri-ciri utama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih pada Puan Ros yang bagi komen tentang suara tadi. Begitu juga Syekh Muhammad Iqbal, juga Bang Khairi, Saudara Faiz Bahari, Tuan Haji Hamdan, begitu kepada Saujana Selasih, Tuan Saujana Selasih, saya tak pasti beliau gelar clear, alhamdulillah. Tuan Haji Syafi'i, alhamdulillah, terima kasih. Manjung clear. Puan Zarah, alhamdulillah. Abu Muaz, barakallahu fiik, terima kasih. Yang komen-komen baik, saya cuma doakan kebaikan untuk antum. Puan Rohani Mahyudin, Allah Akbar, okey, insyaAllah. Dan saudara Abu Talhah, jazakumullah khair, jazakallah khair. Puan Rohani, komen yang baik. Dengar pun dah berat, dengar pun berat ya Ustaz. Ya, insyaAllah bagi siapa yang mengkaji belajar dari semasa ke semasa, insyaAllah yang berat tadi nampak kurang berat apabila kita melazimi ilmu ini, insyaAllah. Okey, ya Ustaz, banyak di kalangan penceramah di Malaysia tak terima Syekh Albani. Banyak yang cakap tak terima, sebenarnya mereka tak kenal. Kebanyakan ulama, hatta di kalangan ulama-ulama yang tidak setuju dengan manhaj salafiyah sekalipun, akan merujuk kepada Syekh Albani rahimahullah dalam pentasihan. Walaupun mereka tak terima dari segi bab tertentu, namun dalam bab pentasihan tak ada ruang untuk mereka tak terima, kerana ilmu itu memang Syekh Albani rahimahullah memang diketahui keahlian beliau dalam ilmu hadis, terutama dalam mentasihkan ataupun tidak. Dan nama Syekh Albani dikenali, masalah sebagian orang hanya kenali nama Syekh Albani melalui seorang yang tak betul dari segi komen beliau, Hasan Saqaf, yang cuba memburukkan Syekh Albani. Dan beliau seorang yang kalau di dunia Arab beliau bukanlah orang yang diterima kata-katanya dan tidak ada kedudukan ilmiah yang sebagaimana yang dimiliki Syekh Albani rahimahullah. Okey, macam-macam soalan, macam-macam komen. Saya belum jumpa soalan. Okey, ada saya tanya, adakah Syairah tidak menggunakan pakai hadis sebagai dalil? Semua mazhab dalam Islam gunakan hadis sebagai dalil. Semua mazhab Islam gunakan ayat Quran sebagai dalil. Ini satu perkara yang sangat penting untuk kita tahu. Semua mazhab dalam Islam menggunakan pakai ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai dalil. Tak ada seorang Muslim sekalipun yang berani kata saya tolak Al-Quran, tolak hadis Nabi SAW. Cuma yang dibincangkan antara perbezaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain adalah manhaj mereka. Manhaj mereka dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Adakah manhaj mereka memahami Al-Quran dan sunnah berdasarkan kepada fahaman sahabat Nabi SAW, berdasarkan kepada fahaman salaf, ataupun dengan cara mereka sendiri? Ada orang yang mendahulukan ilmu akal, ilmu sekian. Ada orang mendahulukan ini dan itu. Sebab itulah dalam bab agama yang diperjuangkan oleh ulama-ulama hadis adalah menerima ayat Quran dan hadis dan memahaminya berdasarkan kepada kefahaman sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu sebagai asas. Ada ilmu yang perlukan kepada perkembangan. Perlukan, contoh ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni tiap-tiap zaman ke zaman akan berubah. Perlukan adanya fiqhun nawazil, adanya peristiwa-peristiwa yang baru berlaku yang tak pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, yang perlukan pada qiyas. Yang perlu kita qiyas, iaitu kita mencari bila berlaku satu peristiwa, kita akan cari hukum yang telah wujud pada zaman Nabi SAW untuk dikiaskan kepada peristiwa yang baru. Begitu juga dalam ilmu alat. Ilmu alat iaitu untuk memudahkan zaman Nabi, yang sahabat Nabi semua orang Arab, belajar daripada Nabi SAW dan bahasa belum rosak. Kemudian orang datang dari negara Arab pada zaman selepas pada itu, zaman Sayyidina Ali, Nabi Sayyidina Ali dapati bahawa ada orang yang bahasanya tak kuat dah. Mereka dah mula salah baris, maka diminta kepada Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan beberapa kaedah dalam penulisan bahasa Arab. Kemudian zaman makin kemudian bahasa Arab makin lemah. Jadi ada ulama cipta ilmu alat, adanya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah sebagainya untuk sebagai alat untuk orang awam ataupun pelajar memahami bahasa Arab seperti zaman bahasa Arab yang asal.
ilmu alat berkembang. Ilmu alat berkembang, iaitu ilmu yang menjadi alat untuk memahami bahasa Arab. Ilmu fiqh berkembang. Hukum fiqh kekal, namun oleh kerana fiqh berkaitan dengan praktikal, dan praktikalnya tiap-tiap zaman itu akan berubah peristiwanya dan cara praktik suatu hukum, maka ilmu fiqh juga berkembang bersatu masa ke semasa. Namun masalah berlaku pada ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu tauqifi. Berita berkaitan akidah hanya diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala nak sampai kepada umat, Allah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabat dengan bahasa Arab. Dan pemahaman sahabat terhadap apa yang Nabi sampaikan itu adalah pemahaman yang sempurna. Apa yang mereka faham, itulah dia akidah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka sudah pasti mereka ahli syurga dan mereka dikatakan kurun yang terbaik. Ilmu akidah dan pemahaman terhadap nas, tidak akan ada umat yang datang kemudian yang lebih faham terhadap nas akidah berbanding dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu alat, ya. Tapi apa yang berlaku pada ilmu kalam, mereka memutuskan suatu keputusan yang berbeza dengan apa yang telah diputuskan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ilmu kalam pada hakikatnya mereka hanya mengkaji tentang mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kenapa mereka mentanzihkan? Sebab mereka gunakan ilmu mantik. Ilmu mantik ni asasnya kepada ta'rif. Jumpa satu perkataan ditarifkan. Ilmu mantik ada dua, tasawur dan tasdiq. Jumpa satu perkataan hendaklah ditarifkan, biar tasawurnya betul, gambaran terhadap satu masalah betul. Kemudian lepas ditarifkan, kemudian tasdiq. Tasdiq itu baru dibincangkan seterusnya. Selepas dapat gambaran yang betul, kemudian baru mereka bincang seterusnya dengan melakukan qiyas mantiki, menggunakan formula-formula, meletakkan formula. Jadi ilmu mantik pertama sekali mereka kaji untuk mengenal suatu benda secara hakikatnya dengan ta'rifan, dengan melakukan ta'rif. Kemudian akan dicari satu formula untuk dipraktikkan terhadap perkara-perkara yang tak disebutkan. Okey. Jadi dalam masalah ilmu mustalah sebagainya ada kaedah. Tapi masalah bila ilmu mantik digunakan dalam masalah akidah, perkataan-perkataan bahasa Arab yang difahami secara mudah, bila ditarifkan, dia akan jadi masalah. Bila berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan sifat makhluk, tak ada masalah, kita boleh takrif. Contoh kata tangan makhluk apa? Tangan, anggota manusia yang mengandungi lima jari. Tiap-tiap jari ada 3 ruas, kecuali ibu jari yang hanya mengandungi 2 ruas. Ada kuku sebagainya. Takrifkan apa sahaja yang kita nak takrif. Kita pernah nampak tangan manusia. Tapi berkaitan dengan yadullah, tangan Allah sebut tangan, tak boleh ditakrifkan dengan takrif mantik. Sebab mantik hanya mampu takrifkan, kita hanya mampu takrifkan suatu perkara yang kita pernah nampak. Jadi masalah kepada ilmu mantik boleh dipraktikkan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yadullah fawqa aydihim, akan datang kepada ahli mantik bahawa yad itu adalah tangan, anggota badan yang memiliki jari dan sebagainya, macam-macam yang mereka bayangkan. Bila mereka nak tarifkan, mereka kata mustahil Allah memiliki sifat tersebut. Sedangkan kesilapannya adalah pada mempraktikkan ilmu mantik, mentarifkan suatu perkataan yang hanya difahami secara mujmal. Kalaulah kita tak pernah nampak Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala sifatnya juga kita tidak ketahui. Yang tinggal hanya makna umum, makna mujmal, makna zahir yang ada pada perkataan tersebut, dan percaya dan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mentakyifkan. Takyif itu hanya kita mampu lakukan bila kita pernah nampak, kita pernah dengar. Dan itu masalah besar dalam asas kepada semua ilmu kalam. Sebab itu semua ilmu kalam tertolak sebab mereka menggunakan kaedah ini untuk menolak ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa ayat berkaitan dengan ayat nuzul, Allah turun, mereka kata mustahil Allah turun sebab turun daripada atas ke bawah. Apabila Allah turun daripada atas ke bawah, akan jasad Allah tak ada ke atas, tidak ada di arasy, turun ke langit bumi, macam mana duduk kat bumi. Semua cara fikirnya mereka samakan Allah dengan takrifan
perbuatan makhluk. Samakan apa yang Allah sebut yad dengan takrifan anggota. Sehingga mereka kata Allah itu beranggota. Sedangkan ulama salaf ketika mereka mendengar berkaitan sifat Allah, mereka tahu yang mereka bincangkan tentang Allah yang mereka tidak pernah tahu secara detailnya, mereka hanya percaya seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Allah kata Allah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka faham Allah, ya Allah ada tangan, tapi dengan selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak tidak pernah mereka membayangkan sifat tangan seperti jari-jari manusia ataupun tangan yang diketahui oleh manusia atau tangan-tangan mana-mana makhluk yang lain. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa apabila zat Allah itu zat yang tak pernah dilihat oleh mana-mana mata manusia dan tak pernah dijangkau oleh mana pemikiran manusia, maka maka sifat-sifat Allah juga tidak mungkin dapat dijangkau oleh manusia. Dan masalah kepada ilmu kalam, mereka mempelajari ahli falsafah, mereka akan mentakrifkan perkara tersebut, mentakrifkan asalnya ilmu mantik dan juga ilmu falsafah ini. Mereka mentakrifkan tentang keadaan makhluk, tentang mereka mengkategorikan makhluk, ada makhluk, ada yang berbentuk jisim, yang berbentuk jirim sebagainya, pengkategorian terhadap makhluk. Masalahnya yang pada ilmu asalnya ini mengkategorikan makhluk dipraktikkan untuk mengkategorikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan itu tidak sesuai. Ilmu itu sejak pada asasnya tidak tepat. Maka ulama salaf mereka bukan tak faham ilmu kalam. Ilmu kalam bukanlah ilmu yang susah, ilmu falsafah bukan satu benda yang tak mudah dipaham, tapi mereka tolak kerana mereka sangat faham bahawa kaedah yang asalnya, kaedah asas yang digunakan itu adalah kaedah yang salah. Sebab apa? Sebab mempraktikkan kaedah ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap ayat-ayat sifat dan ayat-ayat perkara ghaib yang tidak mungkin akal manusia mampu memahaminya. Jadi ilmu kaedah yang dibincangkan dalam ilmu kalam dahlah salah dalam mentakrifkan satu perkara. Yang kedua, mereka buat kesimpulan yang mereka buat dalam bab qiyas mantiki dalam masalah akidah. Hakikatnya mereka kata inilah dia perkara yang kaedah yang takkan salah. Contohnya mereka buat satu kaedah. Mazhab kalam ada banyak. Satu mazhab kata Allah mustahil Allah bertempat. Perkataan ini mustahil Allah bertempat bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi SAW. Bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, bukan kata ulama salaf, bukan kata siapa-siapa. Ianya adalah keputusan yang telah dibuat oleh ulama kalam. Keputusan ini dianggap sebagai keputusan yang mutlak dan takkan salah. Ulama hadis bila nampak mereka kata mustahil Allah bertempat, ulama hadis kata kenapa nak cerita macam tu? Ulama salaf tidak mengatakan Allah bertempat, tak bertempat, tapi tak payahlah cakap Allah tidak bertempat. Ulama salaf hanya mengisbatkan Allah sebagaimana Allah firmankan. Allah kata Ar-Rahman 'ala arsy istawa, Allah beristiwa atas arasy, cukup. Tak perlu kata Allah tempat Allah, tak perlu dengan menambahkan lafaz-lafaz baru. Sebab apa? Kalau kata tempat, orang akan bayangkan tempat seperti mana tempat makhluk. Kalau betul tempat makhluk, memang mustahil Allah bertempat. Tetapi untuk beradab dengan Allah SWT, mereka tidak menggunakan lafaz sendiri. Mereka hanya menggunakan lafaz syarak. Oleh kerana lafaz yang digunakan Allah tidak bertempat, digunakan dalam ilmu, dalam kaedah ahli kalam, akhirnya mereka akan menolak apa? Menolak semua ayat berkaitan istiwa. Allah itu beristiwa. Ayat Quran bahawa Allah di atas, Allah di atas, ayatnya yang mencapai ribuan ayat. Maksudnya kalau berkaitan dengan ayat yang zahir sahaja bukan istiwa, 7 ayat yang utama. Kemudian berkaitan dengan semua ayat yang Allah kata menurunkan, Allah turunkan syariat, Allah turunkan hukum, Allah turunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab, Allah Subhanahu turunkan perintah dan larangan. Ayat turun sahaja berpuluh-puluh ayat, malah ratusan ayat. Ayat berkaitan dengan malaikat naik, amalan naik, Isra Mi'raj yang naik, ada berpuluh-puluh ayat. Dan ayat berkaitan dengan Allah yang cerita bahawa menggunakan perkataan fauq dan sebagainya. Banyak ayat. Kalau dikumpulkan dengan ayat-ayat begini sampai beribuan ayat, ditolak dalalah ayat tersebut hanya kerana kaedah yang disebutkan tadi. Jadi hakikatnya
semua mazhab dalam Islam menggunakan berdalilkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara untuk memahami nas, manhaj memahami nas itu berbeza-beza. Ada yang mendahulukan fahaman ulama salaf dengan mereka mendahulukan riwayat salaf, mereka buka macam mana sahabat kata, macam mana Alhamdulillah, tuan-tuan yang masuk ke link baru, tolong beritahu kawan-kawan yang di link lama. Kita pindah ke link baru, tadi terputus. Okey. Jadi, satu perkara yang sangat penting bagi kita sebagai penuntut ilmu, hendaklah kita ketahui bahawa ayat Quran dan hadis itu, kita kalau dalam satu ayat, dalam satu masalah, kita perlu cari dalil, iaitu dalil Al-Quran dan Sunnah. Selepas kita tahu dalil, kita perlu tahu juga cara istidlal yang benar, cara beristidlal yang benar, cara memahami dalil. Jadi kebanyakan masalah yang berlaku bukan sahaja pada dalil, ada masalah berkaitan bid'ah, tak bid'ahnya berkaitan dalil, tapi masalah sebahagian yang lain bermasalah ataupun berkisar tentang istidlal, cara faham yang benar ataupun tidak benar, betul ataupun salah. Jadi yang kita nak ialah pertama, bawakan dalil, pastikan suatu perkara berkaitan agama ada dalil, kemudian pastikan pemahaman dalil tersebut sesuai dengan apa yang difahami oleh generasi awal. Apa yang Nabi syarah, nak cerita tentang ayat Quran, ayat Quran Nabi dah syarahkan ayat Quran, ada hadis-hadis Nabi SAW, dan hadis Nabi SAW itu disyarahkan oleh sahabat. Tiap-tiap hadis itu ada hadis marfu', ada hadis yang mauquf pada sahabat, ada hadis yang maqtu' kepada sebagian pada perawi-perawi hadis yang mensyarahkan. Fahaman mereka ini dirujuk, dan pastikan sesuatu perkara yang mereka telah ijma'kan, mereka dah sepakatkan, jangan kita zaman kemudian menyelisihinya. Jadi masalah yang diijma'kan, masalah akidah telah pun berlaku ijma'. Mereka dah ijma'kan suatu perkara, mereka semua sepakat, sahabat ratusan ribu sahabat ijma', ratusan ribu di kalangan tabi'in telah pun ijma', sepakat, tabi'in sepakat. Tiba-tiba ada orang yang bawa benda baru, akhirnya menolak fahaman ulama lama. Ini yang menyebabkan ramai ulama bangun mempertahankan akidah salafus salih, akidah yang telah diwarisi daripada Nabi SAW. Dan mereka sebab itulah adanya seruan untuk memahami akidah berdasarkan akidah salaf, iaitu cara bagaimana sahabat Nabi SAW memahami suatu dalil. Jadi selain daripada dalil, hendaklah kita memahami suatu dalil itu dengan cara yang difahami oleh sahabat-sahabat dahulu. Jadi yang tinggal sekarang ialah kita buka balik riwayat sahabat, kita akan tahu ada masalah yang mereka ijma'kan, dan ada masalah khilaf yang sedikit yang tidak melibatkan akidah. Masalah akidah tapi tidak melibatkan masalah usul. Contohnya, adakah Nabi SAW ketika Nabi Isra' Mi'raj, Nabi nampak Allah ke tidak dengan mata Nabi SAW? Berlaku khilaf antara Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu bahawa yang betul Nabi hanya nampak hijab, Nabi tak nampak Allah secara langsung di dunia ini. Dan berlaku khilaf dalam beberapa masalah, dalam beberapa ayat yang sangat sedikit, yang mana khilaf tersebut, khilaf masalah akidah, bukanlah khilaf yang disebabkan oleh qiyas, khilaf yang berlaku kerana bab riwayat sendiri, dan khilaf ini tidak berkembang, sehingga kan dikatakan ilmu akidah itu ilmu yang ijma', semuanya ijma', khilaf itu tidak berkembang, seolah-olah tidak perlu berqiyas. Berbeza daripada sahabat khilaf masalah fiqh, dalam masalah fiqh, khilaf dalam masalah apa? Dalam masalah mafhum, dan juga dalam memahami nas, dan khilaf dalam masalah qiyas, iaitu kiaskan suatu nas kepada masalah yang baru, kepada suatu peristiwa yang baru. Sebab itu perlu dibezakan antara masalah akidah dengan masalah ibadah, juga masalah fiqh. Sebab tu bila orang kata ikut Al-Quran dan Sunnah,
dan tak disebutkan qiyas, jangan marah, sebab biasanya kerana Quran sunnah itu merangkumi segala, termasuk segalanya, termasuk qiyas dan ijma'. Cuma Al-Quran dan sunnah, terutama dalam konteks cerita tentang akidah, ya, akidah sumbernya hanya Al-Quran dan sunnah dan apa yang ijma'kan oleh salafus salih. Dalam masalah akidah tidak ada qiyas, yang ada hanya qiyasul aula. Qiyasul aula artinya ketika mereka bincangkan sifat Allah SWT, mereka bincangkan sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, kemudian mereka kata, kalaulah makhluk boleh menganggap ilmu itu sebagai sempurna, seorang yang berilmu lebih sempurna daripada orang yang tidak berilmu, maka Allah SWT itu lebih aula, Tuhan yang maha mengetahui. Sebab tu ada perkataan maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak. Kenapa maha? Maha itu artinya qiyasul aula. Qiyasul aula artinya mereka tidak melakukan proses qiyas, mereka hanya menyebutkan kalimah maha itu menunjukkan bahawa Allah lebih sempurna daripada kesempurnaan yang ada pada makhluk. Dengan kaedah itu dinamakan sebagai qiyasul aula. InsyaAllah sampai sini dulu. InsyaAllah. InsyaAllah semoga Allah okey, ada soalan daripada saudara Muhammad Nur Hakim. Ustaz, buku apa yang kumpul yang ijma'? Terima kasih. Masalah ijma', kita kalau masalah akidah, memang apa yang ulama salaf tulis dan kita akidah mereka tidak khilafkan adalah masalah ijma'. Dan masalah fiqh ada buku-buku yang ada ulama-ulama yang menukilkan ijma'. Ulama-ulama yang menukilkan ijma', dan penukilan tersebut pasti ada perbezaan pandangan. Sebab tu nak dikatakan pada masalah fiqh itu dengan beberapa ijma' bahawa sabit atau tidak, itu perlu kepada perbincangan yang lebih detail. Masalah akidah, dalam ulama akidah, semua kita akidah memang telah dinukilkan ijma'. Ada juga beberapa buku dekat anda ni, insya-Allah ana ulas kemudian, insya-Allah pukul 11 suku. Ana minta maaf banyak, ana agak bila masa dah lambat ni. Mohon anda tamatkan dulu sampai sini. Semoga Allah SWT jadikan majlis yang ada kebaikan dan manfaatnya, dan Allah terima segala kebaikan tersebut sebagai suatu ibadah, dan sekiranya ada kelemahan dan kekurangan, mohon yang mengetahuinya dapat membetulkan, dan yang kedua, kalau kekurangan tersebut yang tidak disedari, semoga Allah SWT mengampunkan perkara tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu daripada perkara-perkara yang Allah yang terjawas daripada kita, iaitu Allah tidak mengambil itu sebagai satu kesalahan di sisinya. Dan antara cara untuk kita hilangkan atau hapuskan dosa-dosa yang terhasil daripada kesalahan kita dalam satu majlis adalah dengan kafaratul majlis. Jadi kita tutup kafaratul majlis sekadar ini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.